Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Disambung perbincangan tentang pecahan mazhab Mu'tazilah. Di antara pecahannya ialah mazhab Mu'tazilah Al-Hudzailiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abul Hudzail, Hamdan bin Abul Hudzail Al-Allab. Di samping dia menganut fahaman yang sama dengan dasarnya, yakni dasar Mu'tazilah, mengikut mazhab yang dahulu, iaitu mazhab Al-Wasiliyah. Dia mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri dalam beberapa hal. Di antaranya berpahaman Qadariyah dalam gerak-geri dunia dan Jabariyah dalam gerak-geri di alam akhirat. Qadariyah ialah perbuatan hamba dibuat oleh hamba sendiri, bukan Allah yang buat. Adapun Jabariyah ialah hamba tak ada ikhtiar langsung, semua Allah. Jahat pun Allah Ta'ala buat. Itu Jabariyah. Dengan makna dalam gerak-geri dunia, amalan dunia ni mazhabnya Qadariyah. Adapun di alam akhirat, kehidupan manusia menyatakan akal. Ikut Tuhan nak buat apa-apa. Macam pokok yang ditiup angin. Tak ada apa-apa kemampuan. Padahal di syurga tu penuh dengan nikmat. Ikut suka nak pilih lebih pada nikmat yang ada atas dunia lagi. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sam'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga itu ialah apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak terfikir dalam hati manusia. Sehingga Tuhan beri manusia berpilih dengan akalnya. Apa nikmat dia mahu lagi? Sehingga lemah akal, tak tahu nak sebut hadapan Tuhan. Tuhan beri berkali ganda lagi. Dengan makna di alam akhirat juga manusia ada ikhtiar. Tapi mereka mengatakan manusia ada ikhtiar di alam akhirat, alam dunia saja. Alam dunia pula semua Allah Ta'ala. Semua manusia Allah Ta'ala tak ada langsung. Kalau sekiranya semua manusia belaka, orang berniaga semua untung. Berubat orang sakit mesti baik. Sedangkan orang berniaga dah berikhtiar tak untung. Berubat tak sembuh. Menandakan bahawa manusia berikhtiar yang berkuasa Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan realiti. Seterusnya mazhab An-Nizamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar Al-Basri, yang dikenali dengan An-Nizam. Perkataan Nizam lah disebut An-Nizamiyah. Dia menjadi murid kepada Al-Allab. Al-Allab ini salah seorang tokoh Mu'tazilah yang kita baca kemudian. Dan menjadi guru kepada Al-Jahiz. Al-Jahiz ini ialah seorang pengarang Mu'tazilah yang terkenal.
Di antara ajarannya yang pertama, dia mempunyai pendapat yang terlanjur dalam perkara qadar. Di mana manusia berpendapat bahawa Allah tidak bersifat qudrat dalam perkara baik dan jahat. Allah Ta'ala tak ada kuasa langsung. Yang berkuasanya hamba menafikan qudrat Allah Ta'ala dalam perkara baik dan jahat. Yang kedua, dia juga bersepakat dengan ahli falsafah tentang hakikat manusia, iaitu terdiri daripada nyawa, ruh dan badan. Itu saja hakikat manusianya. Nyawa, ruh dan badan. Sedangkan ada lagi yang lain, akal sebagai contohnya. Akal dan ada hakikat yang lain, hidup bermasyarakat, perasaan kedirian dan macam-macam. Yang ketiga, mereka menolak ijma' ulama' sebagai salah satu daripada sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam mengikut Ahlussunnah wal Jamaah ialah Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Qiyas ada khilaf. Ijma' sepakat ulama'. Ulama' tak ada khilaf dalam perkara yang tak ada nas. Mereka beristihad dan istihadnya sama saja. Sama istihadnya. Tak ada khilaf langsung. Ijma' para ulama'. Sepakat para ulama'. Sebagai contohnya ialah setiap yang memabukkan itu haram. Bukan saja qiyas, ijma' ulama'. Termasuklah dadah. Termasuklah whisky. Macam-macam nama. Beer. Walaupun tak nama arok, ijma' ulama' adalah haram. Mereka kata tak ada ijma' ulama'. Tak ada sepakat ulama'. Pakai Quran hadis saja. Di sana ada perkara yang tak ada nas. Sedangkan maqasid syariatnya ada. Nasnya tak ada. Kadang-kadang berdasar pada maqasid syariat, ulama' bersepakat dalam menentukan hukum. Yang keempat, dalam perkara imamah, kepimpinan negara, mestilah dengan nas dan penentuan daripada imam yang dahulu. Mereka berkata bahawa Rasulullah SAW telah memberi secara nas bahawa Ali yang menjadi khalifah selepasnya, tetapi Umar menyembunyikannya. Dalam hal ini, sependapat dengan Syiah yang mengatakan Khalifah Ali dilantik dengan nas. Sedangkan para sahabat bermasyarah selepas wafatnya Nabi SAW untuk melantik siapa yang jadi khalifah, menandakan bahawa jawatan khalifah itu wajib. Siapa? Tak ada nas, beristihad. Pilih siapa yang cukup syarat-syaratnya. Yang kelima, menuduh Sayyidina Umar syak dalam perkara Suluh Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah, dan beberapa penyelewengan yang lain. Sayyidina Umar menyeleweng, antaranya Suluh Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Nabi SAW dengan pemimpin Mekah untuk berdamai dan menangguhkan pergi umrah. Di mana Sayyidina Umar bukan tak setuju perjanjian Hudaybiyah, tak puas hati dengan perangai Quraisy. Perangai Quraisy yang menipu, yang sangat jahat. Tak pernah tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar dah setuju, tetapi beberapa ayat tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali pun tak mau tulis. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Quraisy minta supaya buang Rasulullah tu. Sayyidina Ali tak mau buang. Nabi padam dengan tangan dia. Nabi tu Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Bukan tak setuju perjanjian tu. Tak setuju. Tak tulis nama Rasulullah di situ. Tak sebut nama. Perkataan Rasulullah tak disebut. Perjanjian itu pada dasarnya mereka bersetuju. Tidakkah selepas turunnya ayat supaya bertahalul, fa in uhsirtum famastaysara minal had, sekiranya kamu dihalang daripada melakukan umrah setelah pakai ihram, hendaklah dibayar dam. Punya barulah pakai barulah boleh buang pakai ihram. Dan semua sahabat ikut arahan ayat itu. Nabi buat, mereka ikut.
Mereka tangguh-tangguh nak marah pada Quraisy, bukan nak marah pada Nabi SAW. Itu takwil yang salah, takwil yang tak kena. Seterusnya mazhab Al-Bishriyah. Al-Bishriyah ni mereka ialah pengikut Abu Sahal Bishr bin Al-Mu'tamir Al-Hilali. Setengah ulama menyatakan bahawa dia berasal dari Yahudi. Bishr ni ialah seorang asalnya Yahudi, masuk Islam, membawa pahaman yang salah. Dia membawa pahaman Quran itu makhluk di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Quran kalam Allah yang makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Dan Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Kalam ni sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, bukan kertas tu. Yang dibincang ialah kalam maknawi, bukannya tulisan dalam bahasa Arab. Dan sebut Quran tu ialah yang diwahyukan. Kalam Allah yang asal ialah sifat yang kekal, bukannya makhluk. Mereka kata tak makhluk. Perkataan baginda terbuang. Di antara pendapatnya ialah yang pertama, Allah itu berkuasa mengazab kanak-kanak. Maka kalau dia mengazabnya, dia zalim. Jangan disebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seorang melainkan mengikut taklif kemampuannya. Kanak-kanak tak ada kemampuan nak menentukan baik buruk, macam mana kena azab. Bercanggah dengan firman Allah Ta'ala yang disebut dalam hadis, malaikat tak tulis perbuatan jahat oleh kanak-kanak yang belum yang tak berakal lagi, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, seseorang yang bertaubat diseksa semula di atas dosa yang telah dia bertaubat itu, kalau dia kembali semula mengerjakannya pada kali yang lain. Ini bercanggah dengan hadis. Seorang yang bertaubat, tiba-tiba dia buat dosa pula, diseksa balik dengan dosa yang dibuat dulu. Kerana dia bertaubat, dia langgar. Di sana ada hadis qudsi, hadis yang sahih mengatakan Allah Ta'ala membuka pintu taubat yang tak ditutup sehingga nyamuk sampai ke halqum, sehingga matahari naik ke arah barat. Dunia dah berpusing mengikut keadaan yang luar biasa, baru tutup pintu taubat. Dan dihuraikan oleh hadis yang lain. Satu hadis, Nabi SAW bersabda, seorang hamba yang telah melakukan dosa, lalu dia bertaubat, sesal di atas perbuatannya, Allah mengampunkan dosanya. Ini terjemahan dia. Ada hadis dalam bahasa Arab. Hadis ini panjang, baca terjemah dia saja. Tiba-tiba dia buat dosa balik. Kemudian dia bertaubat, menyesal. Allah mengatakan, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dengan sebab kelemahan yang ada pada dia sendiri, tak boleh nak kawal diri, buat dosa balik. Buat dosa balik. Lepas tu dia sedar, dia bertaubat balik. Bertaubat dengan ikhlas. Taubat yang nasuha, betul-betul sungguh-sungguh niat. Tiba-tiba buat balik dosa itu. Kerana manusia itu ada kelemahan dia. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Itu hadis kursi yang firman Allah Ta'ala diucapkan oleh Nabi SAW. Ini bercanggah dengan hadis kursi. Dengan makna Allah Ta'ala mengampunkan dosa dengan syarat-syarat taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum.
Yang ketiga, mereka berpendapat iradah Allah itu salah satu dari perbuatannya. Iradah ni perbuatan, bukan sifat Allah Ta'ala. Sedangkan iradah termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuat sesuatu dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya, bukan dengan paksa. Itu sifat Allah Ta'ala dengan kehendak. Dia kata tidak, ini bukan sifat. Kemudian mazhab al-mu'ammiriyah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kisah Fathu Makkah yang panjang ceritanya. Seterusnya solat kemenangan dan kesyukuran. Rasulullah SAW mengunjungi rumah sepupunya Ummu Hani bin Abi Thalib, kakak Sayyidina Ali. Di sini Rasulullah SAW mandi, berwuduk dan bersolat 8 rakaat. Para ulama menegaskan bahawa solat itu adalah solat kemenangan dan kesyukuran. Rasulullah SAW adalah contoh dan ikutan paling baik dalam semua perkara, termasuk ketika mencapai kemenangan besar, di mana baginda akan terus bersama Allah, bukan sahaja di masa senang, tetapi juga di masa susah dan menderita. Dengan makna bahawa Nabi SAW sentiasa ingat akan Tuhannya, bukan saja masa susah ingat ke Tuhan. Masa kemenangan yang sangat gembira, Nabi ingat ke Tuhan. Tak lupa akan Allah Ta'ala. Bila berlaku peristiwa Fathu Makkah, mencapai kemenangan yang sangat besar, berjaya membebaskan tanah airnya daripada jahiliyah, Nabi pergi ke rumah sepupu dia Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Nabi mandi setelah berjalan beberapa hari. Berpeluh, Nabi membersihkan dirinya, berwuduk dan sembahyang 8 rakaat. Sembahyang khusus sempena kemenangan Fathu Makkah. Bukan saja sujud syukur, sembahyang 8 rakaat. Kerana gembira dengan kemenangan yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Nabi menghayati doanya yang sentiasa mengadu kepada Allah. Antara doa Nabi, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur di atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling bersabar menghadapi ujian, kesusahan. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan aku orang yang merendah diri, kecil pada pandanganku sendiri terhadap diriku ini, dan biarlah besar pada pandangan orang lain. Orang nampak aku besar tak apa, biar aku rasa aku diri ni kecil. Jangan kita berasa kita besar, orang tengok kita kecil je, itu lagi memalukan lah. Nabi minta supaya Tuhan jadikan dia ni bertawaduk, merendah diri, walaupun dia seorang Rasul, mendapat kemenangan, berkuasa besar, dapat menakluk bumi Arab yang luas, menakluk Mekah, membebaskan tanah air yang tercinta. Seterusnya Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang saudara kepada suaminya. Memberi perlindungan 2 orang saudara suami dia, so jangan dikacau. Dia sebut dengan himayah. Dalam Islam ada hukum memberi perlindungan kepada pelarian, kepada orang yang ingin menyelamatkan diri, dia serang oleh musuh, kita beri perlindungan. Beri perlindungan ke dia. Rasulullah SAW bersabda, kami memberi perlindungan kepada sesiapa yang engkau memberi perlindungan kepadanya.
Aku iktiraf perlindungan yang kau beri ni, wahai Ummu Hani. Saudaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang berhasrat untuk bertindak ke atas mereka berdua telah dihalang dengan pintu rumah dikunci. Senak digeram kepada keluarga pada suami Ummu Hani yang berlindung, menandakan dia ni tak masuk Islam lagi. Sayyidina Ali kejar cari masuk dalam rumah. Ummu Hani kata tak boleh, aku beri perlindungan pada dia, jangan kacau. Nabi kata, aku beri perlindungan pada orang yang kau pilih, wahai Ummu Hani. Dalam retilah politik pada hari ini, biasanya kerajaan boleh beri perlindungan. Dalam hukum Islam, individu boleh beri perlindungan pada orang tertentu, pada pelarian dan seumpamanya, yang dipikirkan munasabah. Munasabah. Boleh beri jaminan lah. Jaminan untuk selamatkan dia. Sebagai contohnya Quran menyuruh, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'kan Allah summa ablighu ma'manah. Jika seorang musyrikin, seorang yang bukan Islam, yang dizalimi di negara dia, datang ke negeri kita jadi pelarian, beri perlindungan kepadanya supaya dia mendengar kalam Allah. Jangan paksa dia masuk Islam. Kemudian kalau kamu tak mahu jaga dia, jangan hantar balik ke negeri yang menzalimi dia. Hantar ke negeri yang aman untuk dia. Negara ketiga lah dalam istilah hari ini. Biasanya kerajaan yang melindungi pelarian. Dalam Islamnya, individu boleh memberi perlindungan kepada pelarian. Sekiranya ada syarat-syarat yang cukup dibenarkan. Ini hukum. Di sana terdapat mereka yang dikecualikan. Tak boleh perlindungan. Orang ni, kalau jumpa, tangkap, bunuh. Ini penjenayah perang. Disebut penjenayah perang pada hari ini. Di sana terdapat orang yang dikecualikan daripada pengampunan beramai-ramai kerana terlalu besar dosanya terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dijatuhkan hukuman mati walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Orang ni kalau jumpa tangkap, boleh hukum walaupun bergantung kelambu Kaabah, kerana mereka melakukan jenayah yang besar. Mereka itu ialah Abdul Uzza bin Khattal, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith bin Nufail bin Wahab, Maqis bin Subabah, Habbar bin Al-Aswad, dua penyanyi wanita kepada Abdul Uzza bin Khattal, dan Sarah, perempuan yang membawa surat Hatib bin Abi Balta'ah, yang dibaca kisahnya dulu, yang bawa surat membocorkan rahsia. Yang disyaratkan ini, Nabi suruh tangkap, jatuhkan hukuman walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Tetapi banyak yang dimaafkan. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal pula melarikan diri ke negeri Yaman. Sempat melarikan diri, lulus, melarikan diri dari Yaman. Isterinya yang telah menganut Islam memohon keamanan Nabi Rasulullah SAW dan diperkenankan. Isteri dia minta Nabi ampunkan, Rasulullah terima. Lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW dan terus menganut Islam. Dengan sebaik-baiknya, dia menjadi pahlawan Islam yang gagah berani, sehingga syahid di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikrimah Abu Jahal, anak kepala musyrik yang paling besar, masuk dalam sedarah. Tapi isteri dia merayu pada Nabi, Nabi ampunkan dan dia datang masuk Islam. Jadi pahlawan Islam. Kisahnya dalam peperangan Rom, apabila tentera Rom yang jumlahnya hampir 1 juta menyerang tentera Islam dalam keadaan bahaya. Ikrimah yang sudah masuk Islam terlibat sama dalam peperangan itu, nak menebuhkan dosanya di zaman jahiliah dulu. Lalu dia mengambil tindakan berani mati dalam kisah yang terkenal, dengan dia melempar perisai yang ada di tangan
dan mengajak siapa yang sanggup mati bersama dengan dia untuk melawan tentera Rom yang ramai itu. Khalid bin Walid menegur dia jangan buat begini kerana dia seorang panglima yang handal. Ada tugas dia. Dia ketua pasukan. Dia tak benar, jangan halang aku, ini peluang aku nak balas, nak tebus dosa aku. Lalu dia berbaiat dengan beberapa ratus orang pengikut-pengikut dia merempuh tentera Rom yang besar jumlahnya sehingga menakutkan tentera Rom. Dia mati syahid. Tentera Rom berundur kerana keberanian mereka ini. Ini Ikrimah. Dia tebuh dengan perjuangan. Bukan dia datang minta maaf saja. Dia tebuh, dia buktikan. Dia buktikan istighfar dia sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas. Menurut satu riwayat bahawa Ikrimah telah Islam sebelum dijemput oleh isterinya. Ada cerita. Dia masuk Islam dah, belum isteri dijemput lagi. Kerana mendapat hidayah dalam pelayaran di laut ketika melarikan diri. Apabila kapal yang dinaiki dipukul ribut yang kencang dan seorang yang berada di kapal mencabar, adakah Tuhan-Tuhan yang kamu puja selain Allah dapat menyelamatkan kamu sekarang? Kena ribut tengah laut. Ikrimah. Ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan kamu. Ucapan ini menyentuh hati Ikrimah dan berkata, demi Allah, sekiranya tiada yang menyelamatkan di laut ini malaikat keikhlasan, dan tiada yang menyelamatkan di daratan selain daripadanya Allah. Wahai Tuhan, aku letakkan janji ke atas diriku ini, sehingga engkau selamatkan daku dari keadaan ini. Nescaya aku letakkan tanganku kepada tangan Muhammad, maka aku dapat daripadanya kemaafan dan kemuliaan. Ini ucapan dia. Ini mengikut satu riwayat. Dan dia datang jumpa Nabi, Nabi terima dia sebagai seorang sahabat yang setia dan terlibat dalam peperangan Riddah zaman Abu Bakar dengan gagah berani dan mati syahid dalam peperangan dengan Rom. Peperangan yang terkenal yang berlaku di Jordan. Adapun Habbar bin Al-Aswad yang pernah mengagu Zainab radhiyallahu anha puteri Rasulullah SAW sehingga jatuh dari kenderaannya ketika hijrah, menyebabkan keguguran. Dia kacau anak Nabi yang nak berhijrah. Habbar bin Al-Aswad. Dia melarikan diri kemudian menganut Islam dengan baik. Nabi terima, maafkan dia. Dia datang, dia menganut Islam. Bila masuk Islam, Nabi terima. Walaupun kesalahan dia ganggu anak Nabi sampai guguran. Anak Nabi yang sedang mengandung, Zainab radhiyallahu anha. Adapun Ibnu Khattal, seorang yang pernah menganut Islam lalu ditugaskan mengumpul zakat bersama seorang sahabat dari golongan Ansar. Bersama hambanya, tiba-tiba dia membunuh salah seorang rakannya dan murtad lalu melarikan diri ke Mekah. Ini jahat. Pura-pura masuk Islam, tugas pungut zakat, dia bunuh kawan. Penjayah ini jumpai sedang bergantung di kelambu Kaabah. Seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW dan baginda memerintah supaya membunuhnya. Ini dibunuh kerana melakukan jenayah yang besar. Makhis bin Subahah pula dibunuh oleh seorang sahabat. Ini dibunuh juga. Sebenarnya dia pernah menganut Islam tetapi murtad dan membunuh seorang sahabat, kemudian melarikan diri menyertai kumpulan musyrikin. Ini dibunuhnya, seorang lagi dibunuh. Seterusnya Al-Haris yang sangat menyakiti Rasulullah SAW dan mengganggu Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah SAW, ketika mereka berhijrah, dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. 3 orang jadi dibunuh, tak ramai. Adapun kedua penyanyi wanita, salah seorang daripadanya dibunuh, yang satu lagi memohon keamanan dan menganut Islam.
Perjudian dengan yang bernama Sarah. Adapun Abdullah bin Abi Sarah yang pernah menjadi penulis wahyu kepada Rasulullah SAW dan khianat ketika menulis dengan meminda ayat Quran dan murtad, lalu melarikan diri ke Mekah. Ini Nabi halalkan darah dia. Nabi lantik dia penulis wahyu. Hebatlah penulis wahyu ini, boleh murtad. Jangan rasa peliklah kalau orang tu lagi berperjuangan. Zaman Nabi pernah berlaku orang yang Nabi harap jadi penulis wahyu. Dia tulis, dia salin tak betul wahyu itu. Kemudian dia lari murtad. Dan masuk dalam perjanjian Hudaybiyah, mana-mana orang yang melarikan diri dari Madinah ke Mekah tak dihantar balik. Ini dia lah ni. Nabi Sarah. Mana-mana orang Mekah yang berhijrah Madinah dihantar balik. Orang Madinah yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Orang Mekah berhijrah Madinah dihantar balik. Ini tempat yang Sayyidina Umar tak puas hati perjanjian ni. Tapi Nabi lebih faham. Kerana perjanjian Hudaybiyah ni tak boleh kacau orang masuk Islam. Biar duduk di Mekah lah, berdakwah di Mekah. Ada untungnya. Sayyidina Umar tak nampak, dia nampak geram saja. Akhir-akhir barulah tahu hikmat yang Hudaybiyah ni. Abdullah bin Sarah ni termasuk mereka yang murtad daripada Madinah pergi ke Mekah. Pernah penulis wahyu. Dia adalah saudara susuan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Daripada susu Sayyidina Uthman. Dan dibawanya menghadap Rasulullah SAW memohon keampunan dan keamanan. Uthman bawa Rasulullah ampunlah dia. Rasulullah SAW diam kerana berhadapan dengan Uthman radhiyallahu anhu, seorang yang disegani oleh para malaikat. Nabi tak jarak apa. Kerana yang minta Sayyidina Uthman, menantu dia, yang dia sangat sayang. Sayyidina Uthman minta supaya maafkan adik-adik surah Abdullah bin Abi Sarah. Baginda berharap ada seseorang sahabat yang ada tampil membunuhnya. Nabi senyap. Nabi duduk ingat, bila senyap tu, mari seorang pegang, bunuh selalu depan tu. Nabi tak kata apa. Tetapi semuanya diam. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, kata Nabi. Oleh tak ada orang diam. Maka Nabi kata, ya lah, aku maaf lah. Setelah baginda berdiam diri, begitu lama seorang sahabat, Sayyidina Uthman pun heret buat lari. Nabi senyap, tak kata apa. Seorang sahabat dalam kalangan Ansar, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, yang menazar untuk membunuhnya kalau berjumpa dengannya, memegang hulu pedang untuk bertindak. Ada seorang sahabat menazar nak marah Abdullah bin Sarah ni, seorang yang penulis wahyu, murtad, kalau aku jumpa nak bunuh dia, menazar nak bunuh dia. Nabi senyap. Dia pun senyap, dia pegang dah hulu pedang ni. Dan Nabi tak kata apa. Tetapi tidak melakukannya selepas mereka berdua beredar dari majlis Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu yang faham bertindak ke atasnya ketika aku mendiamkan diri? Nabi kata. Atau apa masa aku diam, tak kerak selalu, tak entah selalu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abbad Nazar tadi. Rasulullah kata, Abbad, aku menunggumu menunaikan nazarmu. Nabi kata, munazar. Kenapa tak tunai nazar? Abbad menjawab, mengapa Allah tidak memberi isyarat pada kami kenyik je? Kalau kenyik je, saya selalu dah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang Nabi tidak membunuh dengan isyarat. Mengikut satu riwayat yang lain, dengan pandangan mata yang khianat. Nabi tak ada hukum dengan kenyik. Itu bukan kerja Nabi. Maka Allah bin Sarah selamat. Dan diriwayatkan, memanglah dia menyesal di atas perbuatan dia. Dia bertaubat. Ada cerita dia, zaman Sayyidina Uthman, sama-sama lantik dia jadi gubernur di Mesir. Pecah Ammar bin As.
menyebabkan orang Mesir marah. Kerana dia penaik cukai masa dia jadi gubernur. Sehingga Mesir dia serang oleh Rom. Sayyidina Osman latih Ammar bin balik, lepas tu pecah balik. Dan dia berjasa mengembangkan Islam sampai ke Tunisia, ke Libya. Ada jasa dia, Nabi Sarah ni. Dan dia terlibat dalam peperangan laut As-Sawari yang terkenal. Perang laut yang terbesar dalam sejarah Islam. Dia memimpin. Masa dia ketua tentera laut tu pun, beberapa orang sahabat tak puas hati dah. Dia ni penuh murtad, nak ungkit balik. Kerana dia penuh murtad. Tapi dah dia bertaubat dah bukan. Sayyidina Osman lantik pula, tak kata apalah. Dan menang dalam peperangan itu. Bila Sayyidina Osman dibunuh oleh puak-puak imam berontak. Dan berlaku perang Siffin antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Sayyidina Ali. Kemudian peperangan Al-Jamal, Aisyah, Talha, Zubair, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dia melarikan diri ke Gaza. Tak mau tengok orang Islam perang sama sendiri. Bagus juga dia di sini. Dia tak berpihak. Dia lari Gaza. Oleh kerana tak tahan melihat orang Islam melawan sama sendiri, dia berdoa minta mati. Dia mati di Gaza. Tuhan makbulkan doa dia. Dia mati. Tak mahu tengok fitnah yang berlaku orang Islam melawan sama sendiri. Ini cerita Abdullah bin Mas'ud. Kisah dia akan sebut dalam buku Sayyidina Utsman bin Affan. Akan sebut dalam kisah Sayyidina Ali. Para ulama juga meriwayatkan nama-nama yang lain yang dianggap penjenayah besar sehingga jumlahnya 8 lelaki dan 6 perempuan. Ada yang dimaafkan dan ada yang diteruskan hukumannya. Seluruh jumlah mereka yang dibunuh dalam peristiwa pembukaan Mekah terlalu kecil kalau dibandingkan dengan mangsa bunuh hasil peristiwa dunia yang mengesahkan penaklukan, kemenangan peperangan, revolusi, perjuangan kemerdekaan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa Fathu Makkah tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Bacalah sejarah revolusi Perancis, revolusi England, revolusi komunis di Rusia, revolusi Cina, komunis, revolusi di Amerika, sampai juta dibunuhnya. Ratus ribu itu biasalah, ni juta. Sampai ke juta pun ada dibunuh. Peristiwa komunis menang di Kambodia, juta mati dibunuh orang. Untuk balas dendam. Biasanya begitulah. Adapun Islam tidak begitu. Fathu Makkah tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang yang dihukum. Mungkin tak sampai 10 orang yang dihukum. Walaupun orang Islam mencapai kemenangan, tapi tak balas dendam. Terdapat 2 tokoh Makkah yang terkenal yang masih terpinga-pinga. Yang pertama Safwan bin Umayyah, salah seorang pemimpin besar Makkah. Dia tidak termasuk dalam senada penjenayah dan dicari, tetapi merasa takut kerana kedudukannya sebagai pemimpin. Ada juga takut. Nabi tak cari dia, Safwan bin Umayyah. Lalu melarikan diri sahabat karibnya Umair bin Wahab mencarinya dan bertemu ketika dia menaiki kapal di Jeddah untuk melarikan diri ke Yaman. Dia dibawa menghadap Rasulullah SAW dengan memohon keamanan. Apabila menghadap Rasulullah SAW, memberi hadiah kepadanya serban yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW ketika memasuki Mekah. Nabi beri hadiah serban. Orang Nabi perang masuk Mekah. Safwan berkata, berikan saya berfikir untuk memilih sikap, menentukan sikap dalam masa 2 bulan. Tak mahu Islam lagi. Nak fikir 2 bulan. Rasulullah SAW menjawab, aku beri kepadamu masa 4 bulan, kata Nabi. Mau fikir 4 bulan. Dia minta 2 bulan, aku beri 4 bulan, Nabi kata. Akhirnya dia memeluk Islam. Dia masuk Islam. Adapun isterinya memeluk Islam lebih dahulu daripadanya. Isteri masuk Islam dulu. Rasulullah SAW mengesahkan perkahwinan yang awal di zaman masih jahiliah. Tak nikah semula dengan isteri dia.
peristiwa ini menjadi dalil hukum. Dalil hukum. Perkahwinan masa jahiliah sah. Tak perlu kahwin semula. Maknanya perkahwinan antara suami isteri masa belum Islam dianggap sah. Orang Hindu masuk Islam, orang Kristian masuk Islam, dia kahwin masa dia Hindu, sah kahwinannya. Ini dalilnya. Safwan bin Umayyah, Nabi sahkan kahwinan di zaman jahiliah. Setelah isteri dah masuk Islam dulu, dan dia masuk Islam kemudian tak dikahwinkan semula. Adapun Fudalah bin Umair, seorang pahlawan yang gagah berani. Dia berniat untuk membunuh Rasulullah SAW ketika tawaf, yang di kesempatan dan peluang terbaik untuk melakukan kejahatan itu. Ni dia nak bunuh Nabi. Sedang Nabi tawaf, dia ambil kacangan, sanggup matilah nak bunuh Nabi. Nak balas. Tetapi Allah yang maha mengetahui mendedahkan niat jahat itu pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberitahu kepadanya akan niatnya yang jahat itu. Rasulullah panggil dia, bukan niat nak bunuh aku. Ini mukjizat. Tuhan beritahu. Panggil dia mari. Maka Fudalah terus mengisytiharkan dirinya menjadi seorang Islam. Sebab dia beritahu tu, kalau Tuhan tak beritahu, menandakan ini Nabi sungguh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah menjadi wali, pelindung yang memberi pertolongan, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran yang berbagai-bagai kepada satu cahaya, iaitu Islam. Dan orang-orang yang kafir yang menjadi pelindung mereka ialah taghut, mengeluarkan mereka daripada cahaya petunjuk kepada kegelapan. Mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal selama-lama di dalamnya. Ayat ini setelah menyebut tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Kerana Allah telah memberi keterangan yang nyata, dalil yang jelas. Diberi akal fikiran untuk berfikir, baik dan buruk. Kalau manusia berfikir dengan matang, dia akan pilih Islam. Kecuali yang akalnya tak sihat, ataupun yang akalnya tak digunakan dengan betul, walaupun bijak. Diselaputi kesombongan, takabur, tak layak dapat hidayah. Orang yang masuk Islam dikuatkan akidahnya dengan ikatan yang kukuh. Hanya percaya kepada Allah sahaja, menolak yang lain daripada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Pelindung daripada segala kejahatan. Yang paling jahat ialah kekufuran, jahiliah, keburukan, kehidupan dunia ini dengan segala bentuknya. Allah menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Allah yang Maha yang satu saja, yang memberi hidayah, memberi pertolongan kepada sesiapa yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumat, mengeluarkan mereka daripada kegelapan ila nur, kepada satu cahaya. Ini kehebatan Quran. Cahaya satu saja, gelap banyak. Yang betul satu Islam saja. Yang lain pada Islam banyak. Az-zulumat, kegelapan jamak daripada zulmah. Kegelapan yang banyak. An-nur satu saja, iaitulah Islam. Sama ada yang dinamakan agama-agama, ideologi, teori dan sebagainya. Yang bercanggah dengan Islam adalah kegelapan.
Semuanya kegelapan. Yang terang satu saja Islam. Islam yang sempurna, yang lengkap, merangkumi seluruh kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, dengan dirinya dan makhluk-makhluk yang lain. Hanya Islam satu saja. Barang siapa yang layak mendapat hidayah, Allah menjadi walinya, Allah menjadi pelindungnya. Allah selamatkan dia daripada kejahatan sehingga dia meninggal dunia dalam husnul khatimah. Selamat dia dunia dan selamat dia di hari akhirat. Di sinilah kita disuruh bergantung dengan Allah. Dan dia ajar pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka itu, iaitulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang mereka ke atas mereka orang Yahudi, golongan ahli kitab yang tahu kebenaran tak ikut kebenaran, tak dapat hidayah. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat, yang jahil tak tahu apa. Tak tahu. Yang paling teruknya jahil murakab. Yang tak tahu dia tak tahu. Jahil murakab, jahil berlapik. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tahu, dia belajarlah. Ini dia tak tahu, berasa dia tahu. Ini paling sesat. Ketika ajar tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini dihuraikan oleh wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarriqu an sabilihi. Sesungguhnya ini jalanku, jalan yang betul, satu jalan, iaitu Islam. An-Nur, satu saja. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu berperanda, sesat daripada jalan yang benar. Disebut dalam hadis Nabi SAW, pernah dikerumuni oleh sahabat, sahabat pegang sebatang kayu, Nabi garis di atas tanah. Satu garis yang betul, kemudian digaris cabang-cabang yang banyak. Yang betul ni Islam, satu saja. Cabang-cabang yang banyak, tiap-tiap kepala cabang ada syaitan yang mengajak. Ikut jalan itu. Jangan ikut. Barang siapa yang pergi ke jalan-jalan yang banyak itu, berperak-perandalah dia dalam kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Itu maknanya An-Nur, satu saja cahaya. Az-Zulumat, kegelapan itu banyak. Banyak kegelapannya. Ajaran yang mengarut ni banyak. Orang yang beriman, Allah jadi pelindung, jadi penunjuk pada mereka. Walladzina kafaru, dan orang yang kafir itu, awliya'uhum, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka ramai. Orang Islam satu aja, Allah. Orang bukan Islam yang kafir ni ramai pelindung-pelindung dia. At-taghut, setiap yang melampaui batas. Taghut yang melampaui batas. Melampaui batas Allah, makna taghut. Sama ada Tuhan-Tuhan yang dilantik lain daripada Allah Ta'ala, itu sebut taghut. Sama ada kalangan jin yang tak dapat dilihat, termasuklah manusia yang dapat dilihat, yang mengaku jadi Tuhan macam Firaun, ataupun yang berlagak macam Tuhan, mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Hukum Allah dah ada, buat hukum sendiri. Cakap pula hukum dia baik, hukum Allah Ta'ala tak baik. Ini taghut. Termasuklah yang berlagak ada sifat Allah bagi dia, macam ahli-ahli nujum, yang tahu perkara yang akan datang, yang melihat nasib orang, termasuk taghut. Allah Ta'ala yang punya ilmu, kecuali orang yang beri Nabi, yang Tuhan beri ilmu macam Nabi, cerita alamat-alamat akhir zaman, itu lain. Kalau Tuhan beritahu, macam Nabi Khadir, ilmu laduni yang Tuhan beritahu, disebut kisah Suratul Kahfi, itu lain cerita. Ini Tuhan tak beritahu, dia berlagak tahu. Termasuk ni taghut.
Seringkali mereka yang kafir ini merojokkan hal pada tawud ini. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Tawud ini akan mengheret mereka keluar daripada petunjuk, pergi berkegelapan yang banyak. Dan sebab itu kita disuruh menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis yang memberi manfaat, nasihat yang baik. Jangan berasa pandai pergi hadir majlis yang tak tahu apa. Jumpa dengan orang yang tak kenal mata hidung, tak tahu latar belakang, yang jahil agama, bercakap bab agama, macam zaman sekarang. Yang tak tahu agama, bercakap agama juga. Masuk tawud lah ni. Dengar cakap-cakap ini akan mengheret kamu daripada cahaya Islam yang betul, pergi pada kegelapan. Jadi sesat. Duduk Islam molek-molek, pergi ke lain. Kerana dengar cakap orang yang tak ada latar belakang, ilmu yang dipercayai, yang diyakini kebenaran ilmu itu dengan sumber-sumber yang betul, sumber-sumber yang sahih, boleh mengheret kepada kesesatan, menyeleweng daripada Islam. Di akhir zaman terlalu banyak Nabi sebut. Di akhir zaman ni ada orang yang menyesatkan manusia dengan ayat Quran pun ada. Baca Quran tak masuk dalam hati dia. Quran untuk menggoda orang. Ini sangat bahaya di akhir zaman. Mereka yang tak tahu tentang Islam, cakap tentang Islam, ini termasuk tauhid, boleh menyesatkan orang. Kegelapan-kegelapan yang banyak. Kalau pergi dalam kegelapan ini, ulaika ashabun nar, mereka itulah ahli-ahli neraka. Berkawan dengan ahli neraka, jadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah nak lindung hak kita daripada api neraka. Lindung hak kita daripada kesesatan, daripada syaitan. Yang kita nampak dan yang kita tak nampak dan yang kita nampak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.